Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris dan anda sedang menonton Cerita di Sebalik Berita, di mana seperti biasa kita akan singkapkan kisah-kisah di sebalik berita yang kami bawakan kepada anda dalam semua buletin kami sepanjang hari setiap hari. Antaranya kisah pengalaman wartawan kami mendapatkan sesuatu laporan itu untuk anda dan segala proses yang dilalui sebelum berita itu disiarkan di saluran 501 di kaca TV anda dan juga segala cabaran yang kita mahu dapatkan berkenaan dengan yang kita hadapi untuk mendapatkan berita. Dan hari ini kita mahu fokus kepada dua negeri yang amat penting yang sering menjadi topik perbualan sekarang, iaitu Sabah yang dikatakan berdepan ataupun bakal melalui perkembangan politik yang agak menarik dalam masa terdekat ini, dan juga sudah tentu PRK di Don Chini, pilihan raya kecil di Don Chini, dan segala berita yang kami bawakan kepada anda berkenaan dengan PRK Chini ini banyak juga kisah di sebaliknya. Saya mahu terus saja bersama dengan rakan setugas saya yang berada di Chini sejak beberapa hari lepas, Faris Azman. Hari ini adalah hari penamaan calon Faris, ya. Faris berada di sana. Faris mengikuti dengan rapat. Penamaan calon itu sudah banyak kita ceritakan dalam buletin-buletin kita dan juga di astrooni.com. Itu kita akan sentuh kemudian. Tapi saya mahu singkapkan kisah di sebaliknya. Sebelum ini ramai orang bercakap, termasuklah bekas Perdana Menteri sendiri, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bahawa sekarang bukan masa yang sesuai untuk kita mengadakan pilihan raya. Sudah tentunya sebab penularan COVID-19 masih lagi belum kita dapat tewaskan 100%. Bagaimanapun, Don Chini ini terpaksa kita jalankan PRK dia kerana kematian penyandangnya sebelum ini. Kita mahu mungkin menjadi sedikit preview jika ada sebarang PRK ataupun PRU dalam tempoh selepas ini, walaupun tahun ini ataupun tahun depan, daripada penamaan calon, apa yang Faris boleh nampak berkenaan dengan penganjurannya, bagaimana susunan orangnya, bagaimana ramai ataupun tidak, berkenaan dengan usaha kita untuk mengadakan PRK selepas ini tanpa merisikokan penularan COVID-19. Faris. Baik, terima kasih Luqman. Soalan yang sangat tepat, itu yang menjadi persoalan untuk rakyat Malaysia yang bertanya-tanya sebenarnya macam mana kalau PRK ketika PKP. Dan hari ini penamaan calon, kalau biasanya kalau saya sendiri sebagai wartawan sebelum-sebelum ini kita beberapa PRK kita telah pun lalui, tapi kali ini ia agak berbeza sebenarnya Luqman. Dari segi susun atur ataupun perjalanan PRK ataupun proses penamaan calon hari ini juga agak berbeza. Kalau saya mungkin boleh jelaskan secara gambaran, IKBN itu jika sebelum ini Luqman kita boleh masuk sehingga ke Dewan. Hanya Dewan sahaja ada limited space ataupun tempat yang terhad untuk cameraman atau juru gambar untuk mengambil visual ataupun gambar pencalonan nama atau serahan bolang itu. Tetapi kali ini ia agak berbeza apabila kita tidak agensi media, hanya dua sahaja agensi media dibenarkan masuk, tapi agensi media lain tidak dibenarkan masuk langsung ke dalam IKBN itu. Ini adalah atas arahan ataupun atas pencegahan COVID-19. MKN, KKM dan sebagainya, SPR juga mengatakan begitu. Jadi ia sangat ketat. Perjalanannya boleh kita beri pujian kepada SPR walaupun ia ketat. Ini adalah langkah pencegahan penularan COVID-19. Dan dari mula pagi, setiap individu yang masuk akan dicek suhunya atau pengesanan suhu, maklumat detail dia dan ke mana beliau akan laluan yang perlu dilalui. Sangat-sangat tertib keadaan tu boleh dikatakan sebenarnya Luqman. Penyokong, pencadang dan juga calon sendiri yang boleh masuk. Dan sebenarnya krisis ataupun untuk memastikan penularan COVID-19 ini tidak berlaku, terdapat juga krisis management di mana calon wakil ataupun penyokong ini jika mereka bergejala Luqman, mereka akan ditempatkan di kawasan yang agak berbeza daripada ke dalam dewan. Mereka tidak benar dimasuk ke dalam dewan, mereka perlu ke kemah khas di mana petugas kesihatan berada di kemah itu yang akan membuat saringan ataupun akan cek bagaimana suhunya, betul ke, apakah gejalanya, ada pakar perubatan yang berada di situ. Dan apabila mereka dicek, proses untuk penyerahan pencalonan itu dibuat di situ sahaja. Di mana mereka ini akan mungkin split lah, tidak berada bersama-sama dengan calon-calon lain di dalam dewan pusat penamaan calon itu. Itu dari aspek kalau kita katakan Luqman, perjalanan sebagai seorang calon. Bagi ahli ataupun anggota keselamatan sebenarnya terdapat barrier ataupun di mana
di luar IKBN itu sendiri diletakkan boleh katakan penghadang jalan supaya kawasan itu dapat mungkin senang untuk dilalui oleh calon-calon, penyokong dan juga pencadang. Tapi penyokong lain hanya dibenarkan berada di luar lebih kurang 1 kilometer dengan jarak sosial. Dan setiap polis ini, anggota-anggota keselamatan akan datang ke mereka untuk melihat adakah penjarakan sosial itu ada. Dan boleh saya puji sebenarnya penyokong-penyokong parti-parti politik yang berada dan juga calon-calon bebas yang berada di hadapan IKBN tadi agak mengejutkan mereka. Walaupun ada sesetengah mereka yang mungkin berada jauh sedikit, tapi yang berada di sekitar itu, penjarakan sosial itu ada dan mereka ada yang memakai pelitup muka, ada yang tidak. Dan boleh dikatakan PRK kali ini mungkin kalau sebagai seorang wartawan kita nampak agak pelik sedikit. Tapi inilah PRK nombor baru, Lokman. Itu hari penamaan calon, Farid. Sudah tentu pada hari pengundian nanti, 4 Julai, kita jangkakan lebih ramai orang akan turun. Itu memang secara semula jadinya. Pada PRU 14 yang lalu, Dun Chini ada lebih 21,000 pengundi yang berdaftar. Apa cabaran yang dijangka dan juga apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan segala langkah yang Faris terangkan sebentar tadi dapat dikuatkuasakan dan dipantau dengan efektif. Sememangnya perancangan itu ada, tapi apa yang disusun untuk memastikan semuanya seamless dan dapat dilaksanakan dengan jayanya dan dengan lancar? Baik, itu yang diingatkan oleh SPR. Daripada pengerusi SPR sendiri, Dato' Azhar Azizan Harun dalam satu sidang media dan kenyataan media sebenarnya mengatakan bahawa SPR kali ini telah menubuhkan 3 jawatan kuasa. Jawatan kuasa ini terdiri daripada wakil parti, terdiri daripada Polis Diraja Malaysia dan terdiri daripada SPR sendiri, di mana penguatkuasaan pemantauan sepanjang kempen terhadap calon-calon ini akan dilaksanakan sehinggalah ke 11:59 malam 3 Julai kerana 4 Julai merupakan hari mengundi. Jadi mereka-mereka ini akan memantau sepanjang tempoh berkempen kerana kita tahu SPR telah memberikan kebenaran untuk setiap calon-calon ini ataupun wakil parti untuk berkempen ceramah, contohnya 250 orang dalam satu masa bergantung pada keluasan suatu tempat dan perlu dipremis tertutup. Begitu juga dengan rumah ke rumah, aktiviti walkabout dan sebagainya boleh rumah ke rumah, tetapi mereka hanya dibenarkan 3 calon wakil parti ataupun wakil-wakil calon untuk bertemu dengan pengundi-pengundi ini, tetapi tidak bersentuhan. Itu adalah larangan. Dan Ketua Polis Pahang juga sebenarnya Lokman mengatakan bahawa polis juga telah pun menubuhkan jawatan kuasa seperti SPR katakan tadi, dan polis juga bertindak agresif di mana untuk memastikan pemantauan ini berterusan. Dan ada 2 akta ataupun ada 2 kesalahan jika seseorang calon itu mengadakan kempen tidak mengikut prosedur operasi standard yang telah ditetapkan, dan jika melebihi jam 12 tengah malam, ia telah pun melanggar langkah-langkah pencegahan COVID-19 atau PKP dan juga akta SPR. Jadi tindakan serampang 2 mata itu boleh diambil. Jadi ini mungkin peringatan-peringatan yang diberikan kepada setiap calon, setiap parti yang bertanding, dan unsur-unsur provokasi juga perlulah dijauhkan pada sama sekali lah. Itu yang dikatakan oleh SPR dan juga Ketua Polis Pahang. Jadi ini yang peringatan sentiasa diberikan kepada setiap calon-calon parti, dan media juga kita sentiasa memberikan juga apa sahaja berita-berita mengenai dengan penerapan norma-norma baru ni, Lokman. Apa boleh kata warga Chini, Faris? Sudah tentu kerusi ini adalah kubu kuat Barisan Nasional, dipegang sejak tahun 2004 tak pernah kalah, dan pada PRU 14 yang lalu juga Allahyarham bekas penyandang juga memenangi dengan lebih 10,000 majoriti di Chini. Melihat kepada calon Barisan Nasional, ada 2 calon bebas dan juga seorang calon Barisan Nasional, Muhammad Syahrim Mat Zain, dan Syahrim adalah generasi kedua Felda. Sejauh manakah sentimen ini, ikatan ini akan berlegar di fikiran pengundi pada 4 Julai nanti apabila mereka membuat keputusan siapa wakil rakyat mereka? Baik, soalan itu saya telah pun pergi saya soal kepada setiap penduduk-penduduk. Saya berada di Chini 1, Chini 2, kita buat pemantauan Esrawani sebentar tadi, berjalan di seluruh kawasan-kawasan kampung ini. Apabila jumpa jika orang kampung, kita bertanya
bagaimana apa yang dikatakan oleh calon, dan mereka mengatakan bahawa apabila diberi peluang pada generasi kedua iaitu calon BN ini, mereka sangat bangga dan mereka mahukan suara ini didengar lebih, kerana kalau kita tahu sebenarnya secara geografi je Chini ini bukanlah satu kawasan atau daerah yang besar, tetapi kalau kita tengok dari sektor sosioekonominya ada, tetapi perlu diperhebatkan lagi kerana rata-rata pengundi-pengundi yang juga penduduk di sekitar kawasan ini sebenarnya, Lokman, saya bertemu mengatakan apa masalah yang perlu yang mereka inginkan wakil rakyat mereka selesaikan kalau dipilih pada 4 Julai nanti. Mereka mengatakan bahawa peluang pekerjaan itu paling utama, di mana rata-rata generasi-generasi muda mereka terpaksa keluar daripada sini untuk mendapatkan peluang pekerjaan, dan hanya di sini boleh kata ada kilang, ada juga pasar menjual buah-buahan, ladang dan sebagainya, tetapi peluang pekerjaan itu kurang. Dan apa yang menarik sebenarnya, Lokman, warga-warga atau anak muda di sini ada yang mempunyai diploma, ada yang mempunyai ijazah. Jadi mereka-mereka ini memerlukan kehidupan yang lebih dan pendapatan yang lebih. Jadi itulah isu utama yang perlu diambil oleh wakil rakyat. Dan jika dikatakan mengenai dengan calon generasi kedua Felda, beliau ini sangat terkenal di sini, dan boleh dikatakan generasi Felda mengharapkan legasi Allahyarham penyandang sebelum ini dan juga misi-misi atau matlamat bagi kempen PRK kali ini dapat mengubah lebih banyak perubahan di sekitar Chini. Dan mereka mengatakan bahawa kalau 10 tahun sebelum ini, Chini agak berbeza. Kali ini ada pasar, ada kedai makan yang lebih selesa, begitu juga dengan dan ada ATM dan sebagainya. Jadi kemudahan-kemudahan asas infrastruktur ini mereka mahu diperhebatkan lagi, dan juga peluang pekerjaan untuk memastikan sosioekonomi di sekitar Chini ini dirancangkan, Lokman. Terima kasih Faris Azman. Faris akan berada di sana setiap hari sehinggalah 4 Julai untuk bawakan kepada anda cerita dan juga laporan berita dari Dun Chini menjelang hari pengundian pada 4 hari bulan 7 nanti, 4 Julai nanti, dan juga sudah tentu segala laporan Faris secara lebih mendalam dan menyeluruh anda boleh dapati di astroawani.com. Kita berhenti seketika. Selepas ini kita mahu seberang Laut Cina Selatan dari pantai timur ke Sabah bersama dengan seorang wajah Astro Awani yang mungkin anda kenal tapi dah lama tak nampak. Kita berhenti seketika. Kita kembali selepas ini.